Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan Ustaz Bali. Kali ini dalam kelas fiqh kita dah masuk tajuk yang baru, iaitu pelajaran yang kedua, muka surat 9. Tajuknya pembahagian air. Pembahagian air. Tengok dalam peta minda di situ, di tengah-tengahnya tu, air terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air musta'mal. Yang ketiga, air musyammas. Dan yang keempat, air mutanajjis. Okey, kita akan tengok pemahaman bagi setiap pembahagian air tersebut. Yang pertama, air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Macam mana tu? Air yang boleh diminum dan boleh pula dibuat bersuci, sama ada beristinja, berwudu, mandi hadas, membasuh najis dan sebagainya. Maksudnya air tersebut suci, tak ada kotoran, tak ada najis, tak digunakan, dia suci, dia boleh sucikan. Maknanya kita berhadas besar, kita berhadas kecil, boleh menyucikan. Muka surat 10. Ada 7 jenis air yang tergolong sebagai air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci, iaitu yang pertama, air sungai. Air sungai. Siapa pernah mandi sungai? Sungai ni dia panjang, air bergerak, panjang, jauh. Yang kedua, air laut. Air laut, yang kita duduk pergi pantai Merdeka tu, air laut luas tu, orang pergi tangkap ikan, naik bot, tu air laut. Masihlah. Yang ketiga, air hujan. Tahulah kan air hujan, air turun tu air hujan. Yang keempat, air perigi ataupun telaga. Air perigi, air telaga tu orang korek tanah sampai ke bawah tu, jadi lubang tu, air keluar, tu nama dia air perigi. Yang kelima, air embun. Air embun, pagi-pagi kalau tengok ada air atas daun-daun tu, tu namanya air embun, air awal pagi. Yang keenam, air mata air. Air mata air ni dia keluar daripada tanah, kita tak korek, dia keluar sendiri, tu namanya air mata air. Macam air perigi, cuma air mata air ni dia keluar sendiri. Yang ketujuh, air salji. Kat Malaysia tak ada lagi lah salji, tak tahulah lepas-lepas ni. Pergi negara-negara sebelah Eropah yang ada salji, tahu kan, duk kepai-kepai tu, warna putih tu, sejuk-sejuk. Okey, ni 7 ini antara maknanya sumber air mutlak. Okey. Air mutlak adalah air yang benar-benar tulen, yang tidak bercampur dengan benda lain, sama ada yang bersih seperti minyak wangi, kopi, susu atau lainnya, ataupun bercampur dengan benda-benda najis. Air yang betul-betul tulen, tidak bercampur apa-apa, macam 7 sumber air tadi tu, walaupun bercampur dengan benda suci, maknanya kita boleh guna, kita boleh minum, kita boleh makan, bercampur, dia tak bercampur dengan benda-benda tu, ataupun tak bercampur dengan najis. Kalau bercampur sahaja, dia tak jadi air mutlak. Bercampurlah dengan apa-apa pun,
dia takkan dikira sebagai air mutlak. Apabila air tulen yang lebih daripada 2 kolah, air 2 kolah ni banyak mana? 230 liter, dimasuki sesuatu benda lain yang tidak mengubah nama air atau sifat air, maka air itu masih lagi dianggap sebagai mutlak. Tetapi sekiranya berubah sama ada bau, rasa atau warna, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Okey. Air tulen, air mutlak tadi, dia ada 230 liter. 2 kolah. Okey, kalau jatuh benda-benda najis ke, bercampur air kopi ke, minyak wangi ke, masuk tapi tak mengubah air tu, tak ada bau, tak ada bau kopi, tak ada bau, jatuh sikit je, air tersebut yang banyak 2 kolah tu boleh digunakan untuk bersuci. Maknanya dia dikira air tulen, air mutlak lagi. Tapi kalau masuk benda-benda lain, terus berubah, warnanya berubah jadi warna koko ke, jadi warna hitam ke, ataupun bau dia pun jadi berbau busuk, walaupun warna dia tak berubah tapi bau busuk, dikira berubah warna, berubah nama. Dia tak panggil dah nama ayak, jadi ayak apa, ayak busuk, ayak longkang ke, orang tak panggil ayak tulen dah, orang tak panggil mutlak dah bertukar nama. Kalau bertukar warna, dah bertukar warna dah. Kalau bertukar bau, dah bertukar bau. Maknanya dia bertukar daripada asal jadi lain. Dia tak boleh dah digunakan untuk bersuci sebab tidak mutlak dah tak dikira mutlak. Faham tak? Air 2 kolah, mesti 2 kolah. Yang kedua, air musta'mal, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air ni suci, tengok pun tak ada berubah apa, tak ada bau okey semua, tapi tak boleh menyucikan. Maknanya kita tak boleh ambil wuduk, tak boleh mandi untuk guna untuk mandi hadas. Okey, air yang macam mana tu? Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil, iaitu berwuduk, ataupun hadas besar, iaitu mandi wajib. Air itu kita guna, kita guna untuk ambil wuduk. Kita guna ambil wuduk, air hak ngaliak hak jatuh hak dia jatuh tu, hak kita mandi wajib tu, kita mandi wajib jatuh ke bawah tu, air tu kita tak boleh ambil, kita buat mandi pula untuk mandi wajib ataupun ambil wuduk. Tapi nak mandi biasa boleh, nak ambil air tu mandi biasa boleh, tapi kalau nak ambil wuduk tak boleh. Kalau ambil wuduk tak dikira wuduk tu, wuduk tu tak sah. Mandi wajib guna air tu tak sah juga. Kalau kita tahan lah, kita ambil wuduk, kita tahan air tu, tahan air tu tak boleh ambil balik. Sehari nak semayang, kita ambil wuduk guna air tu, tak boleh. Faham? Air tu tak boleh kita nak mandi untuk mandi wajib. Kita dah belajar sebelum ni mandi wajib. Kita guna air tu mandi wajib, tak boleh. Okey. Ini berarti air yang telah digunakan untuk membasuh anggota yang wajib sekiranya ditadah semula, dan air itu tidak sampai 2 kolah. Kita tahan ataupun menitik, kolah ada 2 kolah, air tu 230 liter. Kita ambil tu, wuduk tu jatuh masuk dalam air tu kita boleh guna balik kalau air tu ada 2 kolah. Tapi kalau besen kecil, kalau tadah, tak boleh, air tu tak boleh guna. Okey.
maka air itu dikira musta'mal, iaitu tidak boleh dibuat bersuci. Kalau tak cukup 2 kolah. Kalau cukup 2 kolah, boleh ambil guna balik. Ia hanya boleh dibuat minum atau makan atau membasuh benda-benda yang bukan najis sahaja. Ayat tu nampak bersih, kita nak minum balik pun boleh, tak ada masalah. Kita nak basuh benda-benda, nak basuh baju boleh, nak mandi balik macam mandi biasa boleh. Okey. Tapi nak mandi wajib, nak ambil wuduk tak boleh. Begitu juga sekiranya air basuhan wajib menitis ke dalam air yang tidak sampai 2 kolah, ia dikira musta'mal. Ustaz dah beritahu sebut tadi, ayat kolah, kalau kita ambil wuduk, ayat tu jatuh dalam kolah tersebut tapi tak cukup 2 kolah, ayat tu dikira ayat musta'mal, tak boleh guna. Tapi kalau lebih 2 kolah jatuh dalam tu, kita boleh guna untuk ambil wuduk ataupun mandi wajib. Yang ketiga, air musyammas, air yang makruh digunakan. Makruh sebab apa? Tengok, air mutlak tetapi terjemur di tengah panas matahari di dalam bekas yang mempunyai karat dan digunakan pula ketika air masih panas. Darjah kepanasan yang tinggi biasanya berlaku di negara Timur Tengah, India dan Pakistan. Kau yang panas-panas lah. Tapi sekarang kita ni pun kira panas lah. Ayak mutlak, ayak yang bersih, duduk dalam bekas berkarat, maksudnya bekas besi berkarat, terdedah di bawah matahari yang panas terik. Ayak tu jadi panas. Jadi boleh guna tak? Boleh guna, tetapi makruh. Okey. Bekas tu ada karat pula, jadi takut kena penyakit kulit kat kita. Ni nak elak jadi penyakit. Boleh guna, boleh sembahyang sah, tapi makruh, Allah tak suka. Yang keempat, air mutanajjis, air yang mengandungi najis. Air yang kurang daripada 2 kolah. Berapa liter tadi 2 kolah? 230 liter. Dimasuki oleh najis, sama ada air itu berubah ataupun tidak, dikenali sebagai mutanajjis. Air tu kurang daripada 2 kolah, masuk najis, sama ada air tu berubah ke tak berubah ke, bau busuk ke tak busuk ke, bila masuk najis, air tu kurang daripada 230 liter, dikira najis, air najis. Nak minum pun tak boleh sebab najis. Nak mandi pun najis, tak boleh buat apa. Begitu juga sekiranya air yang lebih dari 2 kolah dimasuki najis, lalu air itu berubah rasa, bau atau warnanya, maka air itu tidak boleh dibuat bersuci atau diminum. Kalau 2 kolah 230 lebih, tapi kalau masuk najis berubah, tetap berubah, dikira air najis juga. Okey, macam ustaz dah beritahu tadi. Faham tak? Kalau 2 kolah cukup ataupun lebih, tapi masuk najis berubah, air tu berubah, dia dikira najis. Okey. Info. Air mutaghayyir, air yang berubah. Air mutaghayyir ialah air yang telah berubah, air mutlak yang telah bercampur dengan benda-benda yang menukarkan nama dan sifat-sifatnya, seperti kopi, teh,
pati buah-buahan dan sebagainya. Hukum air mutaghayyir ialah suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya air mutaghayyir ini berubah sebab apa? Masuk benda-benda buah, kopi, apa lagi? Yang bercampur dengan benda lain tetapi bukan najis. Bukan najis, dan benda tu kita boleh minum, kita boleh guna. Sebab dia suci. Air tu suci, air kopi suci. Sebab apa? Sebab kita boleh minum. Kalau tak suci maknanya najis lah. Najis tak boleh minum lah. Okey? Air teh, kita buat teh, dia berubah warna. Berubah lah tu. Berubah warna, kita bergula, ada rasa lain, rasa teh. Jadilah ia air mutaghayyir, air yang berubah tapi suci. Suci maksudnya kita boleh minum, kita boleh guna. Faham? Maknanya ni info tambahan. Tadi air terbahagi kepada 4. Air mutlaq, air musta'mal, air musyammas, air mutanajjis. Sekarang ni info tambahan. Info tambahan ada satu lagi, air mutaghayyir, air yang berubah. Ini tambahan lah untuk pengetahuan. Okey, boleh faham? Yang penting 4 jenis air tu kita ingat dan kita faham. Yang mana suci dan mana yang tidak suci. Yang mana boleh guna untuk berwuduk, mandi wajib, mana yang tidak boleh. Okey? Ambil yang tu, kena faham. Boleh tak? InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya, boleh aju pada ustaz. InsyaAllah. Setakat tu dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.